أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما مع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سربا. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali dalam Al-Quran ini kepada manusia dengan pelbagai perumpamaan. Tetapi manusialah paling banyak membantah. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalang manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon keampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Dan kami tidak mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak kebenaran dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka yang sebagai perkara olok-olok. Dan sesiapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangannya. Sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya,
Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, walaupun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, nescaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka kerana perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan seksaan bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat seksaan, dan mereka tidak akan menemui tempat berlindung selain daripadanya. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka melakukan kezaliman, dan kami telah tetapkan waktu kebinasaan mereka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sehingga bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa akan ikannya. Lalu ikan itu melompat keluar ke dalam laut lalu berenang bebas. Haqaba. Firman Allah SWT, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Surah An-Naba 78-23. Dikatakan Ahqab, jamak dari hukbun, maksudnya suatu masa 1000 tahun. Ada juga yang berkata 80 tahun, jamaknya adalah hiqabun. Pendapat yang benar bahawa al-hiqbah adalah waktu yang belum jelas ukurannya dalam satu zaman. Seorang yang bernama Nauf bin Bikal menyangka bahawa Khidir itu bukan yang menemani Musa bin Imran. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, dia itu berdusta mengatakan musuh Allah. Ubay bin Qab menceritakan kepadaku daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, suatu ketika Nabi Musa AS berdiri untuk berpidato di hadapan kaum Bani Israel. Setelah itu ditanyakan kepadanya, hai Musa, siapakah yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini? Nabi Musa menjawab, aku. Maka Allah mencela Nabi Musa, manakala dia tidak menyedari bahawa ilmu yang diperolehnya itu adalah pemberian Allah. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada aku? Allah berfirman, benar, seorang hambaku yang sekarang berada di pertemuan dua laut. Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku dapat bertemu dengan hamba-Mu itu? Allah berfirman, bawalah seekor ikan, tempatkanlah di dalam bakul. Ketika ikan tersebut melompat, maka di situlah hambaku berada. Kemudian Musa pun berangkat dan membawa seekor ikan di dalam bakul. Lalu Nabi Musa berkata kepada pembantunya, apabila ikan ini hilang, beritahu aku. Kemudian kedua-duanya berjalan menyusuri pantai hingga ketika kedua-duanya sampai di sebuah batu besar. Ternyata di situ terdapat ma'ul hayat, air kehidupan. Sesiapa yang meminumnya akan dikekalkan, dan tidaklah sesuatu yang sudah mati menghampirinya kecuali akan hidup jika minum atau terkena air itu. Lantas air pun mengenai ikan itu, maka ia pun hidup kembali. Sedangkan Nabi Musa pada saat itu tertidur lelap. Tiba-tiba ikan yang berada di dalam bekas tersebut bergoncang keluar masuk ke dalam air laut. Lalu Allah menahan air yang dilalui ikan tersebut hingga menjadi sebuah jalan. Maka ikan itu pun menempuh jalannya di lautan. Dan hal itu bagi kedua-duanya merupakan pemandangan yang sangat mengagumkan. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya Nabi Musa berkata kepada pembantunya,
bawalah makanan kita kemari. Sesungguhnya kita berasa letih kerana perjalanan kita ini. Dia mengatakan dan tidaklah Nabi Musa berasa keletihan sehingga dia melewati tempat yang diperintahkan Allah kepadanya. Lalu dia, pembantunya, menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat pelindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tiada yang membuat aku lupa untuk mengingatkannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu kedua-duanya kembali mengikuti jejak mereka semula hingga tiba di batu besar tadi. Ternyata ada seorang lelaki yang berselimutkan kainnya. Lalu Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Nabi Khidir bertanya kepada Musa, daripada manakah negerimu? Musa berkata, saya adalah Musa. Nabi Khidir terpanjat dan bertanya, Musa Bani Israel? Nabi Musa menjawab, ya. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa diberitahukan kepada Nabi SAW, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun dia sendiri belum pernah berjumpa dengan kaum tersebut. Baginda bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan beberapa pengertian, antaranya hendaklah seseorang memilih teman dan saudara daripada kalangan orang yang soleh dan bertakwa supaya mereka dapat berkumpul bersama-sama di akhirat. Dan ini merupakan keutamaan persahabatan yang terpilih. Sepatutnya bagi seseorang untuk menjauhi persahabatan dengan orang yang buruk akhlaknya lagi fasik, supaya mereka tidak berkumpul bersama-sama di akhirat, kerana persahabatan cenderung memberikan pengaruh. Daripada Masruq radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku menemui Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, wahai manusia, sesiapa mengetahui sesuatu, hendaklah dia mengatakan apa yang diketahuinya, dan sesiapa tidak mengetahuinya, maka hendaklah dia mengatakan Allah yang maha mengetahui. Kerana termasuk daripada ilmu ketika ia tidak mengetahuinya, ia mengatakan bahawa Allah maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi-Nya SAW, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun baik padamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Surah Sa'ad 38-86. Musa alaihissalam adalah seorang Nabi yang diajak berbincang oleh Allah secara langsung. Namun demikian, dia diperintah untuk belajar bersama Khidir alaihissalam. Ini menunjukkan bahawa kerendahan hati lebih baik daripada takbur. Nabi Musa diperintahkan untuk berjalan kepada Khidir disebabkan dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya. Selain itu, Allah mewahyukan kepadanya bahawa antara hamba-hambanya ada seorang yang memiliki ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka Musa pun ingin menemuinya. Ketika sudah berasa lelah daripada perjalanannya, Nabi Musa berehat sampai tertidur, sementara ikan yang dijadikan bekalnya sudah meninggalkannya. Hal ini menunjukkan ikan yang sudah mati lalu hidup kembali menjadi satu mukjizat bagi Nabi Musa dan sebagai petanda akan bertemu dengan orang yang memiliki ilmu sebagaimana yang diwahyukan kepadanya. Antara hikmah Musa tertidur di tempat itu ialah agar ia tidak lagi melanjutkan perjalanannya. Sebab kalau belum bertemu dengan orang yang dikehendakinya, maka dia akan terus mencarinya. Sadaqallahul azim.